Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang lah. So hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran bagi minggu yang kedua untuk kelas online PAFA. Sekarang ni Hati-Muni telah menyediakan kelas PAFA online sempena seperti kita bagi pengisian kepada para pelajar yang masih berada di rumah yang boleh meneruskan lagi sesi pembelajaran. So first kali saya nak dengar respon daripada viewers ataupun audience yang view sekarang ni. Saya nak tahu suara saya jelas tak? Boleh minta komen okey. Kalau jelas bagi tahu okey, kalau tak jelas saya akan betulkan untuk audio punya ni lah. Siti Nurbalkis, Ustaz, esok ada tak kelas online? Kelas online kita akan buat seperti biasa. Ada sesi pagi dan sesi petang. So kita akan teruskanlah untuk sepanjang perintah kawalan pergerakan. So setiap hari akan ada guru-guru yang buat kelas online ni. Okay, terima kasih yang respon kepada Siti Nurbalkis. Teruskan kamu punya konsisten dalam mengikuti kelas online yang disediakan oleh Sekolah Hati-Muni. Teacher Hanis, Assalamualaikum Ustaz, suara clear. Alhamdulillah. Okay, jelas So saya akan lebihkan fokuskan kepada tajuk yang telah dibincangkan untuk kita teruskan kelas PAFA online kita. So pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada yang mengikuti kelas online ni. Anda adalah salah seorang yang concern terhadap pendidikan semasa. Bagi pada ibu bapa juga, anda concern terhadap pendidikan anak-anak di rumah. Dan pada pelajar juga, Hati-Muni mewajibkan untuk kita mengikuti kelas online ni setiap hari. Cumanya kita ada rehat untuk Sabtu dan Ahad. So saya akan teruskan berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini adalah berkenaan dengan pengertian kebersihan dalam Islam. So saya nak tanya sekali lagi, macam mana kualiti punya video live ni, macam mana? Kabur ke? Kena be okey ke? So macam mana? Boleh minta tolong respon. Ada beberapa orang yang view sebelum kita mulakan kelas PAFA online. Berkenaan dengan kelas PAFA online ni adalah kita menceritakan basic, iaitu asas fardu ain. So tajuk yang pertama, tahap 1, buku silibus Jawi. Pelajaran yang pertama adalah berkenaan dengan kebersihan dalam Islam. So kita akan sentuhkan sedikit demi sedikit, hari demi hari kita akan sentuhkan kebersihan tu macam mana, apa yang terlibat dalam kebersihan, apa yang ada dalam bersuci macam mana dan sebagainya. So kita akan teruskan sesi pembelajaran tu setiap hari. So para pelajar boleh ikuti setiap guru yang buat kelas online sepanjang kita berada di rumah. Okey, kita boleh mulakan. Okey, first kali sebelum kita nak belajar, kita kena baca doa dululah. So kita mulakan majlis kita dengan Ummul Al-Fatihah, Ummul Kitab Al-Fatihah, dan baca doa, belajar sikit. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, minta maaf kalau ada sedikit masalah teknikal sebab first time kita buat kelas online dan saya baru nak try untuk buat punya ni lah, live. So kita mulakan dengan pengertian. Macam mana sebelum kita nak cerita lebih panjang apa itu taharah, apa itu wuduk, apa itu mandi dan sebagainya, kita kena belajar dulu. Bersih tu apa? Kan? Suci tu apa? Nak bersih macam mana, nak bersuci macam mana. So kita kena faham dulu dia punya pengertian. So pengertian yang kita nak bawa hari ni, tajuk yang kita nak bawa hari ni adalah tajuk pelajaran yang pertama silibus Jawi pada tahun 1. Okey, boleh yang ada buku teks boleh review balik buku tahun 1. Kita belajar sedikit asas dan kita nak lebih mendalam, faham yang lebih mendalam. So tak ada isu yang berada di rumah tak boleh ikuti ataupun terganggu dengan kawan-kawan yang lain. So kita boleh teruskan. Okey, pengertian kebersihan di dalam Islam adalah agama yang mementingkan kebersihan dan kesucian. Agama Islam dia mementingkan kebersihan dan kesucian. Bukan bersih saja. Bukan kita nak jadi orang yang bersih saja, tapi kita pandai untuk menyucikan. Kalau ada setengah orang tu dia sekadar bersih saja, tapi bila bab menyucikan dia tak pandai. Bukan tak pandai, tapi seolah kalau kita ada nampak sebagai contoh. Saya bagi contoh. Contohnya kita geli tengok tandas. Tandas kotor dan sebagainya kan. Bilik bersepah sebagainya, busuk dan sebagainya, kita geli. Kita tak selesa lah duduk kat sini, tak selesa lah berak dekat tandas ni. Itu menunjukkan orang tu bersih lah. Tapi seorang yang bersih adalah, seorang Muslim yang bersih adalah dia pandai menyucikan. So dia tahu itu kekotoran, dia tahu benda itu buruk dari sudut pandangan mata dia. So dia pandai nak menyucikan. Sama juga kita melihat pada diri kita. Kita sekarang ni kita bersih. Sebab apa? Kita dah bersuci, kita dah mandi, kita dah berwuduk dan sebagainya. So itulah Islam mengajar kita berkenaan dengan kebersihan dan kesucian. Kalau kita sekadar bersih saja, kita tengok tempat kotor kononnya, gelilah Ustaz ni, gelilah, tak nak lah. Ada orang tak punch lah dalam tandas dan sebagainya, tak nak lah. Kamu menunjukkan kamu tu adalah seorang yang pembersih. Kamu geli kepada kekotoran, geli kepada keburukan pada mata kan. So kamu tak pandai untuk menyucikan. Macam mana nak bersihkan kotoran tu, macam mana nak bersihkan najis-najis tu. So dalam Islam ni dia kena penuhi dua konteks ni, iaitu kebersihan dan kesucian. Kesucian tu nanti kita akan sentuh tajuk berkenaan dengan taharah. Macam mana kita nak jadi seorang yang bersih, kita kena suci. Betul kan? Kalau kita nak kita main, kita nak jadi seorang yang bersih, kita kena bersuci dulu. Sebagai contoh, kita kena mandi dan sebagainya, barulah kita nampak bersih. Okey, itu yang pertama. Yang berada di rumah boleh salinlah berkenaan dengan pengertian ni. Pengertian ni Ustaz ambil daripada buku teks tahun 1 tu sendirilah. Boleh salin. Untuk tajuk yang pengertian yang kedua, poin yang kedua adalah semua ibadah khusus dalam Islam didahului dengan bersuci. Ini adalah poin penting. Semua ibadah di dalam Islam ni kita kena mulakan dengan bersuci dulu. Sebagai contoh, ibadah khusus, kita nak solat. Sebelum solat kita kena berwuduk dulu, kita kena mandi bagi yang berhadas. So dalam Islam ni sangat mementingkan kesucian
untuk dia beribadah. Kalau kita beribadah dalam keadaan yang berpeluh-peluh kan, lepas tu tak mandi, 2 minggu tak mandi kan, mentang-mentang duduk rumah kan, kita pun solat tak mandi dan sebagainya, tak sesuai. So dalam Islam dia mewajibkan, taharah ni hukum dia wajib. So kita kena bersuci dulu. Dalam Islam kita kena bersuci barulah kita boleh menunaikan ibadah. Kalau agama-agama lain tak ada, perlu bersuci dulu, berwuduk dulu. So dalam Islam saja kita jumpa yang kita kena berwuduk dulu sebelum kita melakukan solat. Okay, boleh faham ya? Poin yang kedua, siapa boleh faham? Reply okey. 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 Okey, itu berkenaan dengan pengertian poin yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang bersih dan suci disukai oleh Allah dan dibenci oleh syaitan. So orang yang bersih ni, orang yang suci ni, Allah suka. Sebab apa? Dia ni beribadah dalam keadaan yang dia sendiri selesa. Dia boleh khusyuk dan dia rasa bersih, dia suci. So Allah suka pada orang-orang yang bersih berbanding pada orang-orang yang kotor. Kalau bukan pada pandangan Tuhan sendirilah, pada pandangan manusia sendirilah, manusia pun tak nak berkawan dengan orang yang tak bersih ni, yang orang yang kotor ni, orang yang boleh katakan macam habat lah dalam bahasa kampung je kan, jijik, menggelikan kan. So orang yang kotor ni manusia sendiri pun tak berani nak mendekati. So Allah memang suka pada orang yang bersih dan suci, dan dia dibenci oleh syaitan. Kita tahulah benda-benda yang jahat ni, benda-benda yang kotor, benda-benda yang tak elok ni, siapa yang suka? Syaitan lah yang suka. So syaitan membenci orang yang pembersih, orang yang suka bersuci, suka berwuduk, suka mandi dan sebagainya. Itu berkenaan dengan pengertian kebersihan dalam Islam. So siapa yang faham boleh komen sikit dekat komen Facebook kita, boleh tekan OK dan tekan enter, supaya Ustaz tahu ada viewers yang dah boleh tangkap apa yang Ustaz nak cakap dan boleh faham apa yang Ustaz nak sampaikan. Okay, sebelum kita pindah kepada poin-poin yang lain. Nur Sufia Atira, penjelasan clear Ustaz. Okey, terima kasih. Nur Asima Muhammad Darus. Okey, good. Okey, kita sentuh sikit berkenaan dengan isu semasa. Isu semasa sekarang ni, seperti yang kita tahu, kenapa kita berada di rumah? Disebabkan oleh penyakit. Penyakit apa? Penyakit COVID-19, iaitu coronavirus. Dan wabak ni punca dia daripada kita tak menjaga kebersihan diri kita. Dan cara nak ubat dia macam mana? Banyak kementerian-kementerian keluarkan untuk kita tumpukan kebersihan pada diri kita. Sebagai contoh, kita kena sentiasa basuh tangan, jangan selalu menyentuh permukaan muka dan sebagainya. So kita kena sentiasa mandi, kena tutup muka, pakai hand sanitizer. So itu adalah langkah-langkah untuk kita menjaga kebersihan. Dalam Islam, dia bukan saja menjaga kebersihan, tapi dia mengajar macam mana nak menyucikan. Mandi macam mana, nak bersih macam mana, nak bersih tangan macam mana, nak mandi macam mana, nak berwuduk macam mana, nak berwuduk dengan sempurna macam mana. So Islam mengajar untuk kita bersuci. So kalau kita menjaga kesucian ataupun kebersihan yang diajar oleh Islam, kita akan terselamat daripada wabak, akan terselamat daripada penyakit. Itu benda-benda yang sangat penting lah. So benda yang topik pada hari ini memang tally dengan apa yang terjadi pada waktu ni. Okey,
kita akan teruskan berkenaan dengan topik yang seterusnya. Kita dah sentuh dah berkenaan dengan kebersihan. Murid-murid dah faham dah. Pelajar-pelajar Hartimuni ataupun pelajar-pelajar luar sana yang mengikuti TV China Hartimuni sendiri dah faham dah apa tu bersih. Sebenarnya kita tahu bersih ni bersih ni macam gini. Kotor tu macam mana. Ada benda yang dalam pembahagian najis tu, ada benda yang bukan najis tapi kita menganggapkan benda tu kotor. Macam ingus. Ingus tak najis tapi benda tu kotor. Macam air ludah kita. Kita ludah kat orang. Kita ludah kat baju kita sendiri. Dan benda tu bukan najis tapi benda tu kotor. So kita kena bersihkan. Faham Okey, supaya kita boleh tahu apa yang dimaksudkan bersih. Bersih pada orang lain ni mungkin pemahaman dia lain. Bersih pada orang lain ni mungkin pemahaman dia lain. So Ustaz nak tegur sikit berkenaan dengan bersih ni. Pengajarannya, Ustaz tak nak anak-anak murid Ustaz dia menjadi seorang yang pengotor. Antaranya sebagai contoh, kalau kamu seorang yang menghisap rokok, seorang yang perokok, kamu adalah bukan seorang yang menjaga kebersihan diri. Anda tak bersih. Totally anda tak bersih. Anda menghisap benda-benda yang kotor. Seperti mana jadi pada bibir jadi hitam, gigi jadi kuning. So orang yang merokok ni, dia akan mendidik pada diri dia. Dia akan train dekat diri dia. Dia tak buang sampah dalam tong sampah. Sebagai contoh, bila kita hisap rokok, kita akan buang dekat mana kita duduk lah. Kita campak kan. So dekat situ, sikit demi sedikit, dia dah menghakis kita punya sifat kebersihan. So kesimpulannya, orang yang merokok ni, dia tak bersih. So minta tolong jauhkan diri daripada menghisap rokok, duduk berdekatan dengan orang yang menghisap rokok dan sebagainya. Okey, itu berkenaan dengan pengertian. Harap-harap semua jelas pengertian yang Ustaz sampaikan. Walaupun tak apa nak jelas, nanti kita cuba untuk perbaiki kita punya live online. Okey, seterusnya kita nak sentuh berkenaan dengan tujuan sebab apa kita nak bersuci. Sebab apa kita nak jadi bersih. Tujuan dia untuk apa? Kan? Ada tu kalau tanya, ada murid-murid yang tanya pada saya, Ustaz, sebab apa kita nak jadi bersih kan? Kita jadi kotor boleh, tak payah mandi boleh kan? Kenapa sebelum semayang tu kita kena berwuduk kan Ustaz? Ada soalan-soalan yang seperti ini diajukan kepada saya. So kita akan jelaskan sebab apa kita kena bersuci, sebab apa kita kena mandi, sebab apa kita kena berwuduk. Ini adalah tujuan dia. Sebab apa Islam tu mengajar kita untuk bersuci. Ada kala tu orang bersuci, tujuan dia bukan nak beribadah pun, kan? Tujuan dia dia nak wangi-wangi, dia nak handsome-handsome, dia nak cantik-cantik. Itu tujuan dia nak jadi seorang yang bersih. Sekarang ni kita nak tahu dalam perspektif Islam tu mengajar kita bersuci, tujuannya untuk apa? So kita akan sentuh satu persatu yang ada poin di dalam buku teks ibadah tahun 1. So tujuan yang pertama, okey, tujuan yang pertama adalah yang murid-murid yang berada dekat rumah yang masih mengikuti, yang sedang mengikuti kelas online, Ustaz nak kamu senaraikan seperti yang Ustaz tunjukkan dekat, kita anggaplah macam whiteboard lah kat sebelah ni. Ni whiteboard kita. Okey, sebelah ni. Berkenaan dengan tujuan. Tadi kita dah belajar pengertian.
Okey, ada yang boleh salin. Kalau yang tak boleh salin tu nanti kita pause lah dekat sana. Awak boleh pause tekan dan salinkan dalam kertas. So sesi pembelajaran ni tujuan dia ustaz nak kamu salin. Okey, salin. Kamu perlu akan ada pen, perlu ada kertas untuk salin. Okey, tujuan bersuci tu ada berapa? Okey, tujuan bersuci yang pertama ustaz terangkan. Okey, sambil-sambil kita salin, sambil-sambil kita tengok anak-anak kita tulis kan. Saya dah sediakan dekat skrin untuk kita salin. Okey, poin yang pertama, tujuan kita bersuci adalah tak lain tak bukan kita nak sihat tubuh badan. Okey, badan kita ni kita nak guna lama. Kita bukan nak guna esok lusa je kan. Bukan kita nak guna 2-3 minggu je. Kita nak guna sepanjang hayat kita. Kita nak guna sepanjang hidup kita. So kita kena jaga kebersihan. Kita kena sentiasa bersuci. Sebab apa? Tujuan dia untuk kita sihat tubuh badan. Sihat tubuh badan ni ustaz nak bagi tips. Bagi tips sikit. Kalau kita nak sihat tubuh badan kita, kita nak jadi kuat, kita nak jadi orang yang bertenaga, kita nak jadi orang yang sihat, kena ada 3 tips ni. Tips yang pertama adalah kita kena jaga makan. Okey, ni yang pertama, kita kena jaga makan. Ini bonus tips bonus. Kita kena jaga masa makan, kita kena jaga makanan apa yang kita makan, apa yang kita hadam. Okey, tu berkenaan dengan poin yang pertama. Yang kedua, kita kena jaga tidur. Jaga tidur ni banyak dia punya pembahagian dia. Kita kena jaga waktu dan masa kita tidur, waktu bila. Kita kena jaga dekat mana kita tidur, macam mana posisi kita tidur. Itu tips sihat yang kedua. Yang ketiga, kita kena jaga mandi. So macam mana kita mandi kan? Macam mana kita bersihkan badan kita, macam mana kita cucikan badan kita, sama kan? Macam mana waktu bila kita nak mandi, masa bila kita nak mandi. Itu 3 poin bonus untuk kita menjaga kebersihan. Yang lain ni kamu carikan ataupun tanya ibu bapa kamu sendiri. Macam mana kita nak sihat tubuh badan? Ustaz Nizam bagi tahu ada 3. Jaga makan dan minum, jaga mandi, jaga tidur. So jaga makan dan minum, jaga mandi, jaga tidur. So antara 3-3 ni apa benda yang kamu kena buat? Apa yang kamu kena jagakan? Makan apa yang sihat tanya. Waktu makan waktu bila untuk jaga untuk menjaga kesihatan di sama juga dengan tidur. Waktu bila kena tidur? Pukul 3 pagi ke? Tak. Sekarang ni kan waktu tak sekolah, banyakkan ada pelajar-pelajar yang tidur lewat dan sebagainya tu. Itu akan menjejaskan kesihatan tubuh badan. Itu berkenaan dengan tujuan yang pertama, iaitu sihat tubuh badan. Okey, semua boleh dapat poin yang pertama dah salin. Okey, kita pindah poin yang kedua berkenaan dengan amalan sah dan diterima Allah. So tujuan yang lain selain kita menjaga kesihatan tubuh badan kita, kita jaga diri kita, kita nak menjaga amalan kita juga. Selepas kita bersuci, kita berwuduk, mesti kita nak solat, betul tak? Selepas kita solat tu, kita nak solat kita tu apa? Kita nak solat kita diterima. Amalan kita tu sah. Perbuatan yang kita buat dalam solat itu perbuatan yang sempurna, sah dan sebagainya. So kita nak, selain kita nak menjaga kebersihan badan kita, kita nak menjaga kesempurnaan dalam amalan dan ibadah kita. So itu sangat penting untuk kita semua jaga. Kita punya tujuan apa kita nak bersih. So Allah dah sebut dah, kalau orang yang tak bersih ni, amalan dia tak diterima. So siapa yang bersuci tak sempurna, so tak sempurnalah amalan dia, tak sempurnalah ibadah dia. Siapa yang buat wuduk ala kadar je, setakat boleh pun tangan kalau kita berwuduk tu tak kena siku pun, tak sempurna pun kita punya wuduk, so amalan kita tu sia-sia. Itu
kita punya tujuan sebab apa kita kena bersuci. Itu poin yang kedua. Okey, boleh salin. Mana yang masih mengikuti live kita ni, boleh kita ni sikit, rancak sikit dekat komen sambil kita ikuti kelas supaya kita tak berada kesorangan lah. Okey, dah salin poin yang kedua. Kita akan pindah kepada poin yang ketiga. Okey, kita masuk kepada slide yang seterusnya lah. Sepatutnya sesi pembelajaran ni kena tulis kan. Biasa kita belajar dalam kelas, ustaz tulis setiap poin-poin dia yang kita akan baca. So bila dalam online ni kita bagi pendedahan kepada pelajar tu, pengisian tu supaya dia boleh baca sekali dan boleh salin lah. Tu ustaz nak kamu adakan pen atau pensel dan juga kertas. So kita sentuh terus berkenaan dengan tujuan yang ketiga. Tujuan apa kita nak bersih? Tujuan apa kita nak bersuci? Sebab apa? Sebab kita akan dijauhi oleh syaitan. Boleh tulis. Tulis dalam bahasa Melayu pun boleh. Tulis dalam bahasa Jawi pun boleh. Ustaz dah ada buat Rumi pun ada, Jawi pun ada. Okey. Para ibu bapa boleh recheck balik anak-anak punya penulisan. Betul ataupun salah. So poin yang ketiga ustaz terang sikit lah berkenaan dengan poin yang ketiga, dijauhi oleh syaitan. Supaya kita tahu kebersihan ni bila kita jaga ni, orang akan dekat dengan kita, syaitan akan jauh. Itu mudah kita faham. Allah suka dekat orang bersih, syaitan tak suka dekat orang bersih. Syaitan suka pada siapa? Pada suka orang yang kotor, suka orang yang buat jahat. Supaya kita tahu mana satu benda baik, mana satu benda buruk, mana satu benda bersih, mana satu benda yang kotor. Supaya kita lebih faham. Pada perawalan ni memang kita tak berapa nak tahu sangat kan berkenaan dengan kebersihan diri kita. Supaya pelajar-pelajar ni tahu syaitan ni, syaitan tak suka orang yang bersih. So kita start nak jadi orang yang bersih. Kita start untuk sentiasa nak berwuduk dan sebagainya. So kita dapat tahu bila kita dalam keadaan yang berwuduk, sentiasa berwuduk, ada wuduk dan sebagainya, syaitan tak mudah untuk dekati kita. Syaitan akan duduk jauh dengan kita. Sebab apa? Sebab kita dalam keadaan bersih, kita dalam keadaan yang bersuci, kita ada wuduk. Sebab tu bila mana kita takut pergi tandas, malam-malam bangun kan, nak pergi kencing, takut nak pergi tandas. Sebab apa? Ada orang cakap dalam tandas ada hantu lah dan sebagainya. Itu yang orang cakap tu. Tempat-tempat kotor ni syaitan ada. So kita janganlah kena takut pergi tandas malam-malam. Ustaz ni pun takut. So kita kena tahu bahawa benda yang tempat kotor macam tandas dan sebagainya, tak boleh kita baca buku dalam tandas apa semua, tak boleh. Sebab tu adalah tempat-tempat syaitan duduk, tempat-tempat syaitan berpenghuni. So dia akan duduk dekat situ. So kalau tandas kita kotor, dalam rumah kita kotor, katil kita tak bersih, tak cuci cadar, sampah tak buang dekat rumah, so syaitan akan lebih dekat rumah kita, akan duduk dekat rumah kita. Kalau tandas tak cuci, syaitan akan duduk dalam tandas rumah kita. Kita tak nak kan. So kita kena rajin untuk bersuci dan menyucikan tandas tu. So tempat-tempat yang kotor yang lain lah. Suci diri sendiri tu yang paling penting. Sebelum kita nak suci tempat, kita lebih penting untuk sucikan diri kita berbanding untuk kita sucikan tempat tu. Okay. Kita pindah poin yang seterusnya berkenaan dengan
poin yang keempat. Okey, kita masuk poin yang keempat, iaitu poin yang terakhir lah. Poin yang terakhir adalah disukai oleh kawan-kawan. Okey, kita sebagai manusia ni, kita sangat takut lah orang tak nak kawan dengan kita, orang tak nak dekat dengan kita. So, macam mana kita nak ramai kawan, macam mana kita nak ramai orang mendekati kita, kan, suka berkawan dengan kita. Sebab apa? Sebab kita seorang yang pembersih, kita wangi dan sebagainya. Kalau kita busuk, orang pun tak nak dekat dengan kita, orang pun tak suka kawan kita. Lagi orang mengata adalah badan dia tu berbau lah, dia ni tak mandi ke pagi tadi. So benda-benda yang macam tu yang kita tak nak. So pesanan ustaz jadi seorang yang pembersih. Sebelum kita nak jadi orang yang bersih, kita kena pandai bersuci. Kita kena pandai bersuci. So itu saranan ustaz. Pesanan terakhir ustaz, ada homework lah, ada task tanpa kerja dekat rumah. So lepas ni ustaz nak kamu tolong ibu bapa kemaskan tong sampah di rumah ke, tandas di rumah ke, kemas bilik ke dan sebagainya. Membuatkan pekerjaan kebersihan di rumah, dan boleh komen dekat ustaz punya live. Nanti ustaz akan tengok, ustaz tengok perbuatan mana yang kamu berjaya buatkan dekat rumah. So ibu bapa boleh tengok anak-anak, dia buat tak task yang saya bagi ni, kerja yang saya buat ni. So kita kalau ada gambar pun boleh snap, kita masukkan dalam komen. So saya akan tengok, saya akan review, pelajar ni buat task apa yang saya buat. So sepanjang kita punya sesi kelas online ni, kita dapat tahulah mana pelajar yang betul-betul mengikuti kita punya kelas dan dia tidak tercicir. Bila kita dah start kelas nanti, dia dah boleh grab apa yang kita ajarkan. So task dia, buatkan salah satu perbuatan, salah satu kerja, perbuatan membersihkan. Macam mana kita nak menguruskan sampah ke, kita cuci lantai ke, kita basuh tandas ke, kita kemaskan katil kita ke, kita basuh baju ke, kita tolong ibu cuci pinggan ke. Buatkan satu perbuatan dan tuliskan dekat komen. Nanti ustaz akan tengok, ustaz akan review, ataupun boleh snap gambar, kan, selfie saya tengah cuci pinggan ni ustaz, boleh masukkan dalam komen. So ustaz akan tengok, ustaz akan review balik. Okey, itu berkenaan dengan pengertian kebersihan dalam perspektif Islam. Kita dah belajar konsep dan pengenalan bersih tu macam mana, kebersihan yang Islam nak tu macam mana. Lepas tu kita dah tahu dah, hari ni kita dah belajar dah tujuan apa kita nak jadi orang bersih, tujuan apa kita kena belajar bersuci. So lepas ni akan ada topik-topik berkenaan dengan taharah, bersuci. Macam mana kita nak suci. Suci ni dalam Islam, Islam memandang air tu sebagai suci. Kita bersuci mesti kita menggunakan air. Kita mandi guna air, kita berwuduk guna air. Bila tak ada air, nanti kita pergi kepada tajuk yang lain pula. So sekarang ni Islam memandang air tu sebagai benda yang suci. So semua boleh faham? Jelas semua? Yang masih mengikuti live, Ustaz boleh baca komen dekat sini. Ada yang mengikuti live. Okay, terima kasih kepada yang concern terhadap proses pembelajaran kita. Harap-harap semua yang berada di rumah mengekalkan stay at home, kan, duduk dekat rumah. So kita boleh buat macam-macam dekat rumah. Kita boleh belajar, kita boleh buat kerja. So bila kita berada dekat rumah, senang untuk guru-guru kita kawal sesi pembelajaran untuk kita para pelajar juga, dan pada ibu bapa yang tertanya-tanya, kan, anak dia nak buat apa waktu cuti ni, anak dia nak buat apa dekat rumah, kan, tak ada pengisian, tak ada apa, dah kesetukan idea lah, nak bagi apa kat anak ni.
So boleh bagi pendedahan online ni live yang disediakan oleh sekolah Hati Murni untuk kita jalankan online kita lebih lancar, dan mana-mana yang untuk perbaiki kita punya online TV channel boleh minta komen. Kalau tak okey cakap tak okey, kalau okey tulis okey, dan yang baik huruf tu sebenarnya datang daripada Allah, huruf tu daripada saya. So saya nak akhiri kita punya kelas pengertian kebersihan dalam Islam. So nanti kita akan sentuh lagi berkenaan dengan taharah dan cara-cara nak menyucikan. So pesanan saya, sebelum kita nak menyucikan kita punya diri, kita kena sucikan kita punya hati. So supaya hati kita ni lebih senang untuk terima pembelajaran contohnya, untuk kita lebih teliti dalam kita bersuci tu sebab apa. So kita kena sucikan dalam diri kita dulu, kan. Kita kena buangkan sifat-sifat buruk kita dulu. Dah bersih dalam, barulah kita boleh bersih benda-benda yang kat luar. So itu saja daripada saya, guru cawangan Bandar Bukit Mahkota, menjalankan tugas berkenaan dengan kelas Fafa online. So saya akhiri dengan tasbih kifarah dan salawat. Assalamualaikum. Sekian. Terima kasih.